Alright ya, saya tunjuk dulu, lepas tu kita boleh buat practical. Okay, so ini adalah apa ni yang baru buat tadi sebenarnya. Quizzes, game show quiz okay. Itu paparan tu logo Quizzes, dan lepas tu yang warna ungu ni yang saya tunjuk ni, kita kena masukkan dulu game code. Bila kita nak buat quiz tu, kita diberi pilihan sama ada homework ke ataupun pada masa tu juga, dan kita akan dijanakan dengan game code ya, dan bagi pada student, dan student boleh proceed ya. Contoh dia seperti yang di bawah ya. Okey, so dengan lajunya saya akan tunjuk, itulah maksud ini adalah perkara yang kita akan lakukan ni dalam bentuk nano workshop ya. Okey, nanti boleh buka, saya akan share Google Slide ni, dan nanti boleh bukalah apa yang terkandung, kita walk through the video tentang quizzes. Okey ya, jadi content of the presentation. So yang pertama sekali macam mana nak sign up ya. Kalau kita nak buat quiz, kita kena sign up. Kalau student, mereka tak perlu sign up, mereka hanya perlu dapatkan game code saja, dan lepas tu mereka boleh buat ya. Dan boleh buat kita boleh set sama ada banyak kali ke, sekali saja dan sebagainya. Itu untuk inilah especially untuk homework ya. Okay, yang keduanya how to create a quiz, how to run a quizzes game show. Kemudian lepas tu ada fungsi quizzes report dan juga collection ya. So saya tunjuk dulu sebab saya takut ada masalah apa ni. Saya buat print screen dulu, takut ada masalah apa internet kan. Okay ya. So yang pertama sekali, bagaimana nak sign up ya. So nak sign up tu senang saja. Pergi dekat ni quizzes.com. Dekat bawah tu dia ada ni kan, address. So kita type aja dan quizzes.com. So di sana ada sign up. Ataupun kita juga boleh gunakan kita punya account Google untuk sign up. Okey ya. So nanti kat sini ya. Alright. Okey. So ini adalah option sama ada yang sendiri, email sendiri ataupun menggunakan Google ya. Kalau nampak Google tu lebih senang lah. Alright. Jadi email pun boleh ya. Okey. Dan bila kita sign up as a teacher. Sebab apa? Sebab kita nak buat quiz ya. Okey, dan seterusnya ialah okey, kita boleh start login dekat quiz.com ya. Okey, dan lepas tu kita kena set password. So kita kena ingat password kita tu, sebab kalau kita tak ingat password nanti tak boleh buka. Okey, jadi ini adalah antaramuka atau interface dalam quizzes tu. Okey, so ini adalah account saya. Okey, saya baru tukar profile 2-3 hari lepas. Okey, find the quiz, ini my quizzes. Kalau kita tekan sini dia akan senaraikan quiz-quiz yang kita buat. Lepas tu report, lepas tu collections. Report ni adalah quiz yang kita pernah lakukan, dan kita boleh tengoklah sama ada quiz tu berapa percentage dia kan. Kalau misalnya color merah itu quiz tu memang susah ya. Okey, kalau misalnya more than 80% itu senang ya. Lepas tu collections. Collection ni kita boleh susun, misalnya untuk satu kursus ada beberapa quiz dalam dia ya. Jadi ini adalah untuk memudahkan kita mencarinya ya. Alright, so yang lain tu tak penting sangat. So ni contoh antaramuka ya. Alright, kemudian yang keduanya adalah how to create a quiz ya. How to create a quiz. To create a quiz tu senang saja. Dekat kita punya profile ni. Okay, so ada dekat sini. Jadi kita boleh create a quiz. Tengok sini ya, atas ni sikit ya. Create new quiz ya. So kita tekan kat situ. Okay, so dia akan keluar macam ni. Let's create a quiz ya. Yang pertama sekali enter quiz name. So kita bagi nama apa-apa saja. Okey, dan pastikan language tu betul, sama ada dalam bahasa Inggeris ataupun dalam bahasa Melayu. Okey, dan lepas tu kita save ya. Okey, dan seterusnya. Okey, jadi langkah yang pertama ialah kita create new questions ya. Jangan buat lagi tahu sebab saya nak beritahu dengan cepat, dan lepas tu baru kita pergi pada practical. Okey, create new quiz ni so ada dua cara. So yang pertama adalah kita type sendiri dalam dia ya.
So yang keduanya adalah kita boleh teleport daripada kuis-kuis yang sedia ada. Ya, so kita teleport daripada kuis-kuis sama ada orang lain ke ataupun yang kita sendiri masuk dekat sini. Ya, so ni contoh dia. Okey, lepas tu kita typekan dan bila kita typekan dia ada pilihan-pilihan jawapan dan satu tu mestilah betul. Satu betul. Dia ada sini single correct. Ada juga yang multiple correct. Yang jawapan betul tu ada 2, 3 dan sebagainya. So kita boleh pilih sendiri. Okey, seterusnya, okey. Ini yang kita kena pilih sama ada single correct ataupun multi select dipanggilkan. Jadi kita tanda sini dan lepas tu dia akan dipaparkan. Kalau misalnya dalam komputer, dalam laptop dan sebagainya dipaparkan di sini macam mana bentuk soalan tu dan sebagainya. Okey ya. So ini apa? Okey. Okay, kita kena tanda jawapan yang betul lah. Yang betul. Kalau tak tanda, kita tak boleh nak proceed. Okey. Dan juga kita kena tanda berapa lama masa yang kita nak bagi supaya mereka jawab soalan ni. Sebab kita buat, kalau yang real time tu, kita kena bagi masa. So pulang pada kita. Kalau soalan yang mudah tu mungkin 30 saat saja. Soalan yang sangat mudah mungkin 10 saat. Soalan yang susah sikit mungkin 1 minit dan ada yang buat sampai 2-3 minit. Jadi itu semua terpulang pada kita. Okey ya. So ni kita save. So ni bentuk dia ya. Ini bentuk dalam itulah telefon kita setelah kita set soalan tu. So dia sama macam Kahoot tapi bezanya ialah bila kita jawab, kalau Kahoot tu kena tengok dekat skrin depan ya. Tapi kalau untuk ini Quizizz kita tengok dekat telefon bimbit kita ya. So ini adalah contoh soalan dan ini adalah contoh jawapan dan satu daripada jawapan tu adalah betul. Jadi student tak nampaklah mana soalan yang betul sini ya. Dan soalan ni pula dia boleh random. Jadi maksudnya kalau kita buat misalnya seorang student ni ditanya sebelah apa jawapan nombor 1 kan. Nombor 1 untuk student tu adalah lain dengan student yang lain sebab dia secara random. Okey ya. So lepas tu real time ya, real time. Okey, so ni create second question kita tu saja. Kita tambah aja, tambah dan sebagainya. Lepas tu kita finish quiz. So tekan tu ada button tu. Dia sangat-sangat friendly ya. Kalau kita tak puas hati dengan tajuk tu kita boleh tekan pensel dan kita tukar aja tajuk tu. Okey ya. Cumanya jangan banyak sangat soalan kita masukkan. Saya ingat 10, kalau tu 20 tu maksimum ya. 10 sebab apa? Sebab ambil masa terlalu lama susah. Jadi macam-macam berlaku, telefon hang dan sebagainya ya. Okey, so perkara yang ketiga ialah how to run a Quizizz game show. So macam mana kita nak run tu? So sebagai contoh ni dia ada 2 kan. Saya katakan nak mainkan ni satu kuis falsafah pendidikan negara. So saya ada 2 pilihan. Sama ada nak play live ataupun homework. Ya. So yang play live ni sama macam Kahoot lah. Cuma bezanya Kahoot tu kena tengok depan jawapan kan. So yang ni Quizizz ni tengok dekat telefon sendiri. So saya suka Quizizz sebab apa? Sebab masalah internet tak menentu. Kalau guna Quizizz kadang-kadang dekat Dewan Beriman tu kadang sangkut sampai separuh soalan 5 misalnya dia berhenti kan. Tapi kalau guna ni bergantung pada internet masing-masing lah ya. Kalau misalnya seorang tu dia tak dapat teruskan, masalahnya dia saja ya. Dan dia sebenarnya bila dapat line dia boleh teruskan ya. So ada play live ya. So play live tu kita kena tentukan sampai pukul berapa ya. Dan nanti result dia akan keluar dan akan ada ni podium winners ya. Okey. Kemudian ni homework. Homework ni kita boleh set misalnya quiz KPI saya set sampai 28 April ya. Dan bila sampai 28 April tu mungkin saya akan set lagi 2 minggu. Kita boleh buat macam tu ya. Okey, dan ada function ni lah, function dalam tu sama ada nak randomize, sama ada kita nak suruh dia jawab misalnya dapat poin yang tinggi, sekiranya nampak je soalan terus jawab. Yang tu mungkin 999 poin. Ya, ataupun kita nak bagi masa. Walaupun dia jawab lambat, sikit lagi nak habis tapi dia masih dapat markah yang tinggi. Jadi itu terpulang pada kita.
Jadi ni soalan dia, adakah nak play live ataupun homework. Kalau dalam kelas, sebab kalau nak guna cara respon, so kita guna itulah play live. Tapi kalau misalnya katakan dekat kelas tu kita tak sempat kan, jadi kita bagi aja game code dan student dia boleh akses kemudian. Tapi kena ada time frame lah, ya. Sama ada malam ni ke ataupun itulah setakat yang boleh pergi. So nanti saya akan tunjukkan. Dr. Okey ya. Zafri, Ya. ada soalan. Kita boleh limit tak berapa kali attempt student dia nak jawab soalan tu? Boleh. Kita boleh limitkan. Sama ada kalau tak nak letak limit pun tak apa, kita nak limitkan tak apa, ataupun nak buat satu pun tak apa. Itu terpulang pada kita, ya. Okey ya. So ni katakan saya proceed, ni play live ya. Falsafah Pendidikan Negara. So tekan je yang hijau ni. Yang dekat bawah ni sebenarnya adalah untuk kita ni pilih ya, tick ataupun untick, shuffle questions, lepas tu apa lagi? Answer option pun kita boleh shuffle, lepas tu show answers. Adakah kita nak tunjukkan lepas jawab kita beritahu salah dan ditunjukkan jawapan yang betul, ataupun nak keep till the end, ya. So terpulang pada kita, ya. Lepas tu quiz review boleh ataupun tidak, ya. Itu terpulang pada kita. Alright. Okay, so ni apa? Ini adalah game setting tambahan, show leaderboard. Leaderboard ni kalau kita on, so dia akan jadi fun lah. Sebab apa? Sebab kita akan nampak siapa ranking dia yang pertama. So dia jawab point dia agak tinggi, ya. Kalau kita set supaya apa? Siapa jawab cepat dapat markah tinggi, ya. Ini nampak menyeronokkan. Tapi kita boleh juga supaya tak terlalu stres sangat. Kita tu dia jawab bila dia jawab pun tak kisah asalkan mengikut masa yang diberikan. Okey. Lepas tu apa lagi? Ini tak penting sangat, play music dan sebagainya lah. Okey, seterusnya. Okey ya. Okey, ni lagi. So kita boleh pilih sendiri. Show answer, ini yang tadi kan. Alright. So ini adalah antarmuka. Antarmuka. Ni nak start nak start. Tapi partisipan belum masuk lagi, ya. Belum masuk lagi. Kita beritahu melalui WhatsApp, kalau Kahoot dekat rumah tak boleh buat kan, dekat kelas saja. Kecuali kalau kita install apps Kahoot dalam telefon bimbit tu baru boleh buat kan. Tapi untuk quizzes kita boleh buat dekat rumah, ya. Okey. Jadi student akan type sini sama ada dia install apps ataupun guna browser je, dia boleh tu access. Tak perlu sign up, guna je game code ni. So kita tunggulah berapa lama kan. Okey, dan nampak kalau nickname, kalau kita nak ambil untuk markah, pastikan student nickname dia supaya kita boleh kenal ikut nama. Kalau tak, kita tak tahu kan nama, sebab dia boleh letak apa saja nickname yang mereka suka. Dan lagi satu, kalau nickname yang nakal-nakal, kita boleh kick, ya. So kita tekan je dan kita tendang keluar, ya. Alright, so ini adalah start. So once orang dah cukup, so kita start dekat sini. Bila start dekat sini, satu demi satu masuk dan bila sampai masa kita boleh teruskan, ya. Okey. Macam mana pula dengan homework? So yang tadi play live kan? Yang ni homework. So ini homework, kita tekan je homework. Alright. So tekan je proceed. So bezanya ialah dia akan ada tarikh di sini. Tarikh dan juga masa, ya. Tarikh dan juga masa. Kalau kita nak set supaya mereka tarikh akhir mereka jawab ialah jam 12 tengah malam ini. So kita kena buat awal sikit lah, 11.30. Sebab apa? Sebab kesian kan. Sebab lecturer kata pukul 12 tu. So 11.59 dia buka dan bila buka je lepas tu tutup, terus tutup kan. Jadi tak sempat nak buat. Okey. So yang lain, ni contoh So kita boleh pilih ya masa sini. Ni tarikh dulu, masa dekat atas. Alright. Okey, lepas tu kita tekan proceed dan macam tadi juga. So ada menu-menu pilihan-pilihan mengikut our preference lah macam mana kan. Okey. Alright. Okey, so ni proceed. Okey, so ada nombor antara muka untuk bagi game code dia lain sikit. Tapi tak apa, kita boleh ni. Sama ada kita boleh screenshot masuk dalam Telegram, WhatsApp ataupun kita boleh tekan saja link, ya. So itu terpulang pada kita. Alright, so yang bawah ni apa? Yang bawah ni adalah
adalah statistik sebelum ini. So dia ada accuracy, ni quiz ni ada 7 soalan dan belum ada orang yang main So sebab itulah 0%. So nanti dia akan tunjuk supaya kita boleh tengoklah untuk batch student yang baru ni berapa persen accuracy. Alright. So yang terakhir sekali saya nak tunjukkan tentang reports dan juga collections, juga my quizzes ya. Alright. So ini kita tengok antara muka sini profile ni. So dia ada apa? My quizzes. My quizzes ni menyenaraikan quiz-quiz yang kita ada. Saya ada banyak quiz dan bila dah banyak tu agak susah. So macam mana kita nak buat? Kita boleh organize ikut collections. Collections tu adalah kategori ya. Okey, yang kedua ni apa? Yang report. Okay, saya tak nampak apa ya tulis. Export ke apa? Okey, tak apa. Report. Report. So report tu adalah Report. yang lepas tu macam mana percentage ya. Saya ingat kalau analitiknya tu bagus ya, dah lebih friendly daripada Kahoot. Sebab apa? Kahoot tu kita kena download dan kita boleh buka, so dia bagi dalam bentuk Excel kan. Okey, setelah kita download Excel tu baru kita boleh tengok. Tapi yang ni terus saja. Ya, kita tak perlu tu kecuali kita ni lah. Dan lagi satu, mungkin ada lepas ni kok. Kita boleh send pada ibu bapa masing-masing pada pelajar tu. Ya. Untuk pelajar master mungkin hantar pada ni kok pasangan masing-masing ya. So macam mana? Okey ya. So yang ni okey. Collections, so yang lain tu tak penting sangat lah, so saya tak terangkan. Okay, report ya. So report, ini adalah report, so saya buat falsafah belum ada lagi, tapi ini hubungan etnik kan 141 player so far. Alright, so yang merah ni maksudnya quiz ni susah sebab ni belum buat lagi kan. Yang ni quiz ni adalah senang, so kita boleh tengok sini ya. Sini apa? Okey, sini yang tempat yang kita boleh send pada ibu bapa masing-masing kalau kita nak, ya. Alright. Okey, ini apa? Ini untuk satu quiz. Ini saya buat quiz kritis dan inovatif lepas ceramah. So nampak 70% accuracy. Ini adalah min untuk kesemua peserta. Quiz ini ada 10 soalan dan so far ada 47 players, ya. Alright, so ini adalah playersnya. So mereka menggunakan nickname yang kita tak kenal. Ini semua staff UKM ni, ya. So yang top player ni dia dapat inilah banyak ni 9,000 lebih markah dia, ya. So kita boleh tengok. Yang ni saya gunakan ni kok tidak mengikut time sebab tu markah dia sama. Kalau tak dia akan memberikan statistik yang berlainan. Alright, so yang ni apa? So yang ni kita boleh review. Misalnya bila habis saja game tu kita boleh review dan review tu kita tumpu banyak sikit sebab apa dia akan color codekan soalan-soalan. Soalan yang susah tu warna merah dan soalan yang mudah tu warna hijau. So warna hijau tu tak perlu pentingkan sangat. Ya. Ini apa? So ini kita nampak begitu cantik sekali ya. Soalan 1 2 3 4 5. Cuba tengok color coding sini. Soalan 1, soalan 2 warna hijau. Apa maksud warna hijau? Ini mudah ya. Okey. Yang ni adalah soalan susah sebab tu ramai. Ya. Jadi soalan ni ramai tak boleh jawab ni. Ya. Okey, so yang ni yang sederhana. Yang ni yang sederhana. Jadi bila kita tahu soalan ni susah, so yang ni memberikan petanda. Jadi assessment tu juga adalah untuk kita improve student dan mungkin juga untuk improve diri kita. Jadi adakah disebabkan soalan ni mengelirukan ataupun soalan tu tidak mengelirukan tapi student tak ada pengetahuan untuk jawab. Jadi itu soalan yang bermain di fikiran kita lah. So kita boleh tengok lah ya. Alright. So yang ni okay, collection ya. So collection ni apa? Collection ni adalah kita nak organize supaya tidak berterabur, nak susun cantik-cantik. Jadi kita akan susun sebagai contoh mengikut kursus, mengikut subjek dan sebagainya. Okey, so ini adalah cara saya susun. So yang pertama ni, ini adalah button untuk kita create collection. Tekan je sini, so dia akan keluar kotak dan kita boleh namakan. Okey, so ini adalah kursus citra, ni quality, ini adalah hubungan etnik, ini adalah kursus ni penyelidikan, kaedah penyelidikan 1. Okey, ini adalah training saya ya, untuk
transformasi minda. So ini adalah kualitatif dan sebagainya lah. So ada beberapa lagi yang saya tambah kemudian. Alright, jadi itulah kita dah nak habis lah untuk ni. Lepas ni kita buat practical. So ini quizzes versus Kahoot. Memang betul, Kahoot lebih popular sebab apa? Dari segi kelas respon, Kahoot ni adalah student lebih excited kan. Tapi saya kadang-kadang guna juga quizzes sebab apa? Sebab yang pertamanya quizzes kita boleh masukkan tak ada limit dari segi soalan. Quizzes Kahoot ni dia kita nak masukkan satu soalan, dia ada berapa aksara. So kita terpaksalah pendekkan. So yang ni tak perlu. Yang keduanya dari segi itulah internet ya. Internet tak stabil, so baik kita gunakan quizzes. Kalau Kahoot, dewan yang besar kita boleh sangkut tengah jalan ya. Alright, so ini tu saya cuba summarize perbezaan antara kedua sebab quizzes ni memang popular. Kahoot ni memang popular, lebih popular daripada quizzes ya. Untuk buat live session, kedua-duanya boleh. Kahoot boleh, quizzes boleh, tapi ada perbezaan dia. Okey, dalam live session ya, kita nak jawab untuk Kahoot soalannya ada pada skrin LCD. Jadi maksudnya siapa yang duduk belakang tu jauh kena datang depan lah ya untuk dewan kuliah yang besar. Tapi untuk quizzes smartphone masing-masing. Time pace ya. Kahoot ni adalah serentak sebab apa soalan tu kalau 30 saat yang tak sempat tak dapat markah. Ya. Alright, tapi yang quizzes ni dia mengikut individu. Siapa yang masuk lambat, so dia akan ikut juga. Tapi bergantung pada masa yang telah diset oleh pensyarah. Sama ada 30 saat, 45 saat, 60 saat dan sebagainya. Okey, paparan jawab. Kemudian untuk homework pula. Untuk homework, quizzes ni memang boleh buat ya, menggunakan smartphone ya, dan juga laptop. Tapi untuk Kahoot saya tak tahu, takut dah berubah sekarang. Kalau sebelum ni, kalau dalam bentuk homework kita kena install apps dia dan soalan dia ditanya berperingkat, beberapa soalan, lepas tu kena continue another 4 questions, lepas tu berhenti dan continue dan sebagainya ya. So analisis jawapan yang tadi saya tunjuk ni kan, analisis jawapan kan, Kahoot perlu download. So ada file Excel yang kita boleh buka dan tengok, dan file tu kalau kita nak jadi markah kita boleh itulah, maksudnya kita boleh ambil daripada situlah ya. Okey, quizzes kita boleh akses di laman quizzes tu sendiri, bahagian report tadi, dan ada option untuk kita download dalam bentuk inilah Excel ya. Dan lagi satu itulah ya, kalau untuk kanak-kanak kita boleh hantar pada parent masing-masing macam mana apa markah untuk setiap orang. Alright, so habis ya. So habis. So macam mana kita nak cuba praktikal ke? Ya, nak tanya soalan. Okey, silakan. Dr. Zamri, yang paparan live session tu quizzes tak semestinya smartphone kot, boleh guna mirroring. Okey, ya, mirroring. Mirroring. Okey, jadi maksudnya kita boleh paparkan yang quizzes tu, dan bila kita paparkan dia akan tunjuk ranking setiap orang. Ya, jadi maksud siapa yang cepat nama dia atas, yang markah tinggi, dan mungkin dia akan diganti oleh orang lain. Dr. Zamri. Ya. Tak ada, saya nak share saja yang Okay, kita silakan. boleh share juga live tu kalau kita ada aplikasi mirroring. Kalau kita guna iPhone ke, kita guna iPad ke, kalau ada Apple TV tu boleh guna mirroring, jadi dia nampak jugalah dekat skrin besar. Ya, betul. Itu memang boleh ya. Sebab itu lebih memudahkan kita lah kalau guna mirroring. Tapi tak apa, quizzes ni very exciting juga. Sebab kita boleh music tu semua kita boleh share, kita boleh pilih sendiri kan. Okey, very good. Okey, terima kasih Prof Datuk. Jadi sekarang ni kita nak buat apa ya? So antara pilihan-pilihannya ialah yang pertama, kita nak cuba login dan buat satu soalan quiz ataupun nak try main. So nak macam mana? Dr. Zamri tunjukkan je.
Tunjukkan je. Alright. Yeah. Okay ya. So saya assume setiap orang sudah ni. Saya akan walk through ya. So find a quiz. Tadi saya guna screenshot sebab apa, nak jimat masa, sebab saya takut ada masalah internet. Alright. Okay. So Nanti Dr. Mat Zamri share. Okay, Dr. Mat Zamri. ya. Apa tu, tadi saya cuba buka create a new quiz. Lepas tu dia ada macam jawapan. Adakah dia allow only for jawapan quiz yang ada jawapan single ataupun multiple answer? Multiple choice. Ya, ya, multiple ya. choice. Ya, dipanggil multi select dalam ni, ya. Multi select. So okey, beza So dia dengan essay tak boleh lah, or we can just essay tak boleh setakat ni. Dia kena ada jawapan dia. Ya, nak buat dalam bentuk poll pun tak boleh juga, ya. Bukan apa fungsi quizzes. Alright, so ini adalah bila saya tekan my quizzes ni adalah itulah senarai quiz-quiz yang saya buat. So ada banyak sini. Ini adalah untuk kursus dan juga untuk latihan-latihan saya kendalikan, ya, untuk staf UKM dan sebagainya, ya. Alright, so ni adalah report. Saya nak tunjuk report. Alright, so report, ya. Okey, sekarang ni KP1 yang saya buat tu tengah running kan. So ini betul dia sedang running 9 days ago, ya. So kita boleh tengok total players 52, 72, 192 untuk validity, ya. So saya buat ni sebab apa? Sebab duk fikir PKP ni orang tu kan main telefon bimbit, so elok kita bagi soalan-soalan yang seperti ini, ya. So yang ni kita tengok tekan satu lah. Ni soalan KP1 validity and reliability, ya. So kita buka ni. Alright. Kita buka ni. Setakat ni setakat ni, so kita nampak ramai yang dapat 100%. 100% tu mungkin sebab dia dah cuba beberapa kali. Tengok Izzatul ni 2 kali dia cuba kan. Ya. Wah, okey. 8,000 kan. Dan sebenarnya saya sengaja buat Google Form sebelum dia orang tu. Sebab apa? Sebab saya nak tengok itulah siapa yang dah cuba. Sebab kadang-kadang kita tak dapat nak trace. Izzatul ni ada berpuluh-puluh Izzatul yang master kan. So bila saya buat Google Form tu, suruh dia rekodkan, lepas tu suruh tulis. So pensyarah masing-masing boleh tengok nama pelajar. Kata ada pelajar tu yang memang banyak kali semua quiz dia buat, ya. Dan sebagainya. So ni adalah tu. So kebanyakan dapat markah yang tinggi, ya. Saya nak tanya, doktor ada letak dalam apa tu siswazah punya apa tu Telegram tu banyak ke how's the sambutan? How's the response? Bagus. Okey. Sambutan bagus. Kita boleh tengok sini sebab ni yang baru ni. Yang ni saja 190 percubaan. Wah. 190, tapi ini untuk satu quiz. Saya ada beberapa quiz lagi yang kalau kita tengok quiz okey, so ada berapa tu? Yang running tu semua tu yang saya letak dalam siswazah tu. Ya. So kita tengok sini 52, 49, 192, 139, 135, 186, ya. Okey. Jadi kebanyakannya akan cuba semua quiz yang ni A, B, C ini merangkumi semua tajuk. Yang ni adalah topical, ya. Alright. Okey. Yang ni ada satu option. Ni benda ni agak baru. Kita boleh buat kelas, ya. Kelas supaya mereka dapat buat soalan quizzes tu satu tajuk dan satu tajuk dan sebagainya, ya. Sebenarnya kita bolehlah buat, ya. Tapi saya hanya cuba sekali saja sebab student lebih suka pada flexibility, ya. Okey. So ni collection, ya. So collection. Dr. Zamri, saya nak boleh saya tanya? Okey, ya. Tentang randomization. Katalah kita nak soalan sekali jalan 40 sahaja. So berapa banyak soalan yang kita boleh masukkan? Of course kita nak randomize dari segi
apa tu bentuk soalan, dari segi jawapan. So berapa banyak soalan boleh kita masuk untuk satu-satu kuis? Okay, untuk quizzes saya tak pernah cuba sebab pengalaman saya buat sampai 50 soalan dulu. So apa yang berlaku ialah student boring kan. Student Tak, maksud boring. saya nak randomize supaya percubaan pertama dia tak akan dapat soalan yang sama dengan percubaan yang kedua. Jadi kita kena letak banyak dari, boleh ke macam tu quizzes? Rasanya tak boleh kot. Sebab apa? Sebab bila kita masuk katakan 20 soalan dalam satu quiz, student kena buat semua 20 soalan tu. Okey. Tapi kita boleh organize bila kita buat quiz tu. Sebab apa? Sebab kita boleh ni quiz tu kita boleh teleport. Jadi maksudnya kalau kita nak banyak soalan, tambah lagi daripada soalan-soalan yang lain ya. Yang sedia ada. So ini adalah ni. Ni collection. Thank you. Ya, kalau saya buka satu lah untuk KP1 kita buka sini. So dia ada soalan-soalan gaya UKM, itu tajuk utama, eksperimental, korelasi, kaedah tinjauan dan sebagainya. Alright. Okey, sekarang ni boleh kita cuba tu. Kita buat satu soalan Boleh tak ya? Jadi setiap orang mungkin create new quiz. Alright. Okey, berikan nama. Ya. So kita bagi nama. Okey, contohnya adalah kuis pendidikan. Okey, so relevant subject ya. So relevant subject kita pilih yang berkaitan. So ada macam-macam sini. So kita boleh pilih professional development kalau untuk training ya ataupun untuk education. Okey, so pergi pada next. Okey So nampak sini kuis pendidikan. Lepas tu dia ada dua, create new questions or teleport Sekarang ni saya cuba teleport. So yang lain ni kita boleh hias sendiri. Add quiz image So kita nak cantik boleh letak sini. So yang ni mudah je. So yang ni teleport Katakan kita tekan ni. So dia akan keluar quiz yang orang lain buat kan. Quiz orang lain buat. So kita boleh pilih mana yang sesuai Contohnya katakan saya nak ambil yang ni lah, pendidikan moral ni. Pendidikan moral. So kita nak ambil soalan ni. Kita add saja. Kita add, so dia akan masuk. Satu lagi, add, masuk. Okey, dua soalan cukup. Lepas tu soalan yang ketiga adalah soalan kita sendiri. Soalan kita sendiri, create new questions. Kita boleh type dekat sini. Tuan Mak Zamri. Ya. Tadi saya tekan teleport tu, saya boleh nampak you punya kajian tindakan sebab saya punya pun tajuk yang sama, kajian tindakan. Ya, kalau kita search KP1. Kalau kita search dia akan ada lah ya. Dia akan ada lah soalan-soalan tu yang berkaitan dengan tajuk yang kita nak buat tu ya. So yang ni katakan tu sendiri. Sebenarnya dia boleh export through Excel tapi saya belum belajar lagi sebab ni dah banyak soalan. Kalau through Excel tu lagi mudah lah ya. So nampak sini katakan apa ibu negeri Selangor ya. Okey, ini soalan yang mudah saja. Okey, ni bezanya saya nak beritahu dengan apa ni Kahoot. Soalan dia punya aksara ni dia boleh lebih banyak daripada, saya tak tahu berapa limit, tapi Kahoot dia ada limit kan. Tapi yang ni dia macam tak ada limit. So soalan yang panjang pun boleh. Alright. Okay, so kita letak katakan ni JB Kuantan. Okay. Okay, Shah Alam. So yang ni kita letak apa? Ipoh. Ya. Alright, so yang ni kalau kita tekan save, dia tak jalan. Sebab apa? Sebab kita kena tanda apa jawapan yang betul. Shah Alam. So kita boleh nampak warna hijau ni.
Kan? So, ini kalau single answer, ya. Kalau multiple answer dipanggil multi select, ya. Multi select. So multi select tu katakan tanda 2. So 2, ya. 3 pun boleh, 4 boleh tak? 4 pun boleh, ya. So terpulang pada kita. So katakan ini adalah single answer. So single answer Shah Alam saja, ya. Lepas tu kita satu lagi kita nampak sini. Bila kita type tu kita boleh tengok terus kan. So kita boleh nak bagi cantik profesional, so kita boleh ubahlah kata sepatutnya S ni capital. So kita boleh ubah kat sini. Alright. Okey, masing-masing sedang mencuba ataupun menonton saja. Okey, so kita save dekat sini. Alright. Okey. Kuantan ni you. Alright. Okey, sorry orang Kuantan. Okey, so tekan save. Tekan save dekat sini Ya, tekan save dekat sini. Alright. Kita boleh itulah buat banyak, ya. Tapi saya rasa sama tak je bagus. soalan kita dah Zamri. Ya, sama ya. Saya buat Ibu Negeri Pahang. Oh, Pahang. Alright. Okey. Jangan buat banyak sangat, sudahlah. Sebab apa? Sebab kalau buat banyak sangat, kalau student tu dia punya bateri tak tu dia berhenti tengah jalan kan. So saya ingat saya fikir 10 tu bagus, 20 tu okey lagi, yang lebih pada tu susah sikit lah, ya. So kalau kita nak tambah lagi kita boleh tekan kat sini, ya. So kita berhenti sini. So finish the quiz, ya. So finish. Okey, so kita jawab je soalan tu. So ini adalah Malaysia, Melayu, bahasa Melayu, Malay. Ya. Jangan silap masuk Malayalam sebab Malayalam tu yang paling dekat. Okey, alright, okey. So yang ni kena pilih lah. Ni peringkat universiti dan sebagainya. Okey, so ni ini apa? Private ke ataupun public? Ya, so kita boleh pilih ya. Alright, katakan ini adalah public. Okey. Public, so kita tekan je save, tekan save. Alright, okey. So langkah seterusnya ya. Bila dah siap Alright, sekarang ni saya nak tunjuk. Boleh kita cuba quiz ke? Boleh kita cuba quiz. Saya ambil quiz apa ya? Quiz pengetahuan lah ya. Dr. Zamri. Ya. Saya nak tanya soalan tadi berkenaan dengan kalau kita nak limit kita nak bagi student buat sekali je quiz tu. Sebab kalau saya tengok anak saya, kalau dia buat quiz lagi dia tak dapat semua jawapan betul, dia akan ulang balik sampai dia jawab. Kalau kita nak limit sekali attempt je boleh. Boleh. Itu pilihan kita. Okey, contohnya saya demo macam mana saya nak run the quiz show. Saya nak cari ini dulu. Sebab yang jadi participant ialah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Saya nak cari soalan pantun ada tak? Soalan ni tough. Jadi kita kita cari. Okey, boleh saya cuba nama etnik di Malaysia. Saya buat laju sikit. Okey, mana nama etnik di Malaysia? Okey, kita nak cari sini je. Jadi sekarang ni
saya nampak macam ni sikit sebab saya guna dua monitor sebab laptop saya ada masalah. Jadi saya terpaksa guna skrin besar sebab tu nampak macam saya mendongak sikit. Sekejap saya tengah cari ni sebab banyak sangat. Alright, so kita buat okay ya. Alright, sekarang ni kita buat apa? Kita buat play live. Ya, okay. Nak tunjuk saya nak tunjuk tadi Kita nak host a game. Dia ada play live. Dia ada homework. Sekarang ni kita nak play live ya. Okay, soalan ni adalah soalan santai. Kalau banyak tak dapat jawab jangan risau sebab tak tahu pun kan. Ada 20 soalan. Saya buat laju sikit ya. Berapa saat ya? 10 saat setiap satu ya. 10 saat. Play live ya. Alright. So ni host game. So pilih team boleh, klasik boleh ya. Test pun saya belum pernah cuba lagi. Okey, katakan kita ambil klasik. Lepas tu ni setup dia ya. Okey, yang soalan tadi student attempt unlimited by default. So kita boleh tukar sekali je ke, 2 kali, 3 kali, 4 kali pulang pada kita kan. So sekali saja. 3 kali lah ya. 3 kali. Alright, kalau 3 kali student kena login boleh tapi kena tu ya. Alright, so tak apa, kita kekalkan macam ni. Alright, show answers in game on, show answers post game on. Apa tujuan dia? Supaya student dapat review kenapa mereka salah jawapan tu, apa jawapan yang betul dan sebagainya. Alright, okay, lepas tu timer. Timer ni countdown timer. Jadi kita on kan. Kalau off kan, so tak ada. Alright, lepas tu leaderboard. Leaderboard ni bila kita main tu, quizzes akan beritahu kita ranking kita ke berapa. Ya, ranking kita yang pertama ke, yang kedua dan sebagainya. Shuffle questions. So di sini shuffle questions. Dan bukan setakat shuffle questions tapi juga shuffle answers. Ya, so kita tak boleh tu A, B, C, D sebab dia akan tukar-tukar kalau kita pilih option ni lah. Ya, alright. So yang lain tu tak penting sangat. Jadi sekarang ni, okay, kita nak hostkan game ni. So saya tekan. So dia keluar macam ni. So nampak ya? Alright. So nampak ini adalah game code ya. Join my quizzes. So nanti kita tekan dia, kita just type je yang ni. Kalau misalnya kita tak buat sesi Zoom dalam WhatsApp je, so kita ambil je lah copy paste saja link dan juga ni game code ni masuk dalam WhatsApp atau Telegram. Masuk dalam Telegram kita. Ya. Boleh kita ni ya, share. Ni so yang ni copy link. So masuk dalam Telegram. Fpan Educator. Fpan Educator, so maknanya. So yang ni No, yang tu kita punya. Bukan. Allah. Ada So yang mana? satu. Bawah lagi kot. Bawah lagi. Okey. Yang tu. Yang ni. Betul. Yang sama orang. Ya. Ya. Tak masuk. Tak masuk. Lambat sikit kot. Dah ada Tak ada, saya tak dapat. Dah. Baru masuk. Baru masuk So ada delay sikit Alright, so itu cara share dia ya. Tapi kalau kita ada Google Classroom, kita boleh itulah masuk terus ya.
Jadi itu cara dia. Sekarang ni kita main game ni. Alright, sekarang ni kita tunggulah participants. Kita tunggu participants. Even kalau kita tak guna Zoom pun, dulu dengan student KP1 dulu di Sarawak kan, saya cuba guna yang online tapi ramai mengadu masalah internet dan sebagainya. So kena guna WhatsApp juga. Dan bila guna WhatsApp, saya cuba ni quizzes tapi tak boleh live. Kita guna live tu kalau semua online boleh lah. Tapi homework kalau misalnya kita kalau ada yang on off dan sebagainya. So sekarang ni 4 orang masuk. Okey. So kita tunggulah. Kita ada berapa ramai semua ya? Kita ada dalam 20 So saya ingat kalau boleh semualah participate kan. 6 orang, 7, 8. Okey. 18 orang kita dah. Siapa yang pernah duduk Sabah Sarawak tu mungkin ada advantage lah. Sebab ada soalan-soalan nama-nama etnik asal daripada Sabah, Sarawak dan sebagainya. Saya tak pernah pergi. Tak pernah pergi Dr. Syirat advantage kot, Dr. Syirat Syirat jangan main. Disqualified. Dr. Syirat bagi ni, share jawapan. Share jawapan dekat chat PM to P. Dr. Zamri, nama tu dia akan keluar sendiri ke kita kena tulis nama tu Dr. Zamri? Kena tulis nama. Dan katakan kalau student tu nakal kan, kita boleh tendang keluar. Kita boleh tendang keluar ni. Klik to remove player. Dekat mana tulis nama tu Dr. Zamri? Masuk dulu, masuk kod dulu, lepas tu dia minta nama. Oh okey, sebab saya dah masuk dah. Ya. Oh ya ke? Tak perlu nampak nama you. tak perlu sign up. Mungkin ada bawah kot. Mungkin ada bawah. So saya scroll bawah ni. Okey. Oh dah banyak okey. Ada nama saya Dr. Zamri. Nama you? Nama samaran ke nama apa ni? Tak ada. Tak tahulah saya. Tulis nama apa tadi ya? So yang ada ni MY Aliza, saya. Tak tahu siapa saya ni. Ini Pro Datuk ada. Cik Jamal, Saya Cik nombor. Mota. 01476. 01476 ada. Tu ada. Saya tu saya. Alright, okey. Okey, ada dah berapa? 13 orang. Kita boleh nampak kat sini. 13 orang sekarang, ya. 13 orang. Tapi kalau yang homework kita tak nampak lah macam ni kan. Sebab kita bagi time frame untuk buat kan. Alright. So, okey. Kernel just Macam Kahoot lah. ya. Alright. Okey. Okey, kadang-kadang bukan sebab nakal. Katakan kita nak kutip markah. Jadi kita tak kenal kalau bagi nama saya tu semua kan. Jadi bila dia orang masuk, kita tendang je. Click to remove suruh dia masuk balik. Nama betul. Okay. Suruh dia masuk balik. Jadi tu cara dia. Okay, ya. So macam ni kita akan mulakan. Siapa yang lambat tak apa, dia boleh tu. Dalam link tu memang dia dah masuk sini, kita tak perlu type dia punya game code. Tapi siapa yang lambat tu dia boleh tengok dululah. Join myquizy.com, lepas tu masukkan kod ni. Masukkan kod ni. So dia kena screenshot dulu ke, tulis dulu ke dan boleh masuk kemudian. So tak apa, mereka juga akan diambil kira. Alright, so kita nampak kita ada masa lebih kurang 5 minit. Tak tahu boleh habis tak 5 minit ni. Alright, boleh saya mula sekarang? Boleh. Boleh ya? Okey. Menunggu tu cuma nanti kalau bila share via Telegram jangan lupa remind password. Okey dan jangan banyak sangat scroll itu telefon bimbit. Sebab apa? Sebab dia mungkin tertekan jawapan dia. Okey. Alright, okey. Okey, so dengan lafaz bismillah saya mulakan kuis ini. Hadiah apa? Hadiah apa? Hadiah hanya Pro Datuk akan bagi. Oh, macam Kahoot. So macam Kahoot. Okey. Tengok Syirat. Cepat dia. Okey, Syirat top sekarang. 800 lebih Ni Syirat dah pandai ni. Habis kalsahnya. Tembak.
Allah So yang lain tembak je. tembak je. Tak pernah dengar. Salah kan je ni? Zamri. Semua salah. Semua Masya Allah. Sabar je dah. Kenapa dia bagi? Kenapa dia kata you have unlocked your first power up? Semua sampai Sarawak je ke jawapan dia, Zamri? Semenanjung ada. Semenanjung ada. Sebenarnya ada. Sama Ah. Selatan. Ay, salah Yang juga. betul. Yang betul tu Habis. nasib je kot. Betul ke Dr. Zamri ni? Ni ikut apa buku bukan etnik ni. Sarawak pula. Ingat Kajang kat Kajang. Ramai confused tu. Ini apa budak ni? Okey, Kajang Kajang empat malau, kajang berlipat, kajang hamba, sati kajang. Oh, Syirat macam mana dah jatuh ni? Reattack berkuasa juga orang choose. Dah, Kajang kat Sarawak. Ramai confused tu. Masya Allah. Banyak betul. Nak check accuracy. Ni tak lulus ni, 47 je. 47%. Siapa orang tu? Okey, naik balik Syirat. Okey, Syirat 10,000 Orang lain belum sampai lagi. Okey, Diana 10,000 sekarang. My screen is not doing anything. Your answers due to network issues, we were unable to save all your answers. Create your own voice. Okay.
Syirat dah berhenti ke nampak start dekat situ? Dia buka buku. Open book. Mungkin ada talian hayat tu. Dah guna habis dah Kalau talian kita hayat. scroll bawah, kita tengoklah. Lagi bawah lagi yang hijau tu lagi kecil ya, lagi pendek. Maksud warna oranye. Warna oranye apa? Warna oranye ni hat-trick lah. Maksudnya dia skor banyak kali ya. Oh. Wah, juara bertahan Dr. Syirat. Dr. Syirat kalau kalah saja sangatlah. Mesti kena menang. Kalau kalah tak boleh balik negeri. Tak. One way ticket Sini ada to US. Okay. Sini ada masalah internet sikit tapi dia tak affect kan? Ada dia okey. Dia Okey, okey. dah. So maksudnya dia bergantung pada kita punya itulah individual internet connection. So ini kelebihan dia berbanding dengan itulah dengan Kahoot ya. Kahoot tu kalau internet bagus gunakan Kahoot sebab dia segi kelas respon dia itulah ada advantage sikit lah, lebih popular. Ya. Ni kita nak 50% ni tak sampai lagi ni, 49 ni. Kenapa I punya dah stop? Dah habis kot Yeah. semua soalan. That Sama was ada what happened to me. ya, sama ada dah habis ataupun internet problem ya. Internet ni okey. Okey. Kena Jasmine start ke ataupun tengah tu? Masih lagi dua soalan lagi. Dua soalan. Okey. Lama fikir. Sebab yang ni kalau kita jawab cepat markah tinggi. Google Kita set macam tu kan. Tapi kita juga boleh set kalau tak ikut masa. Walaupun dijawab at the end of the 10 second tu tapi dapat markah yang sama. So yang ni siapa pantas dia dapat markah banyak. Saya set macam tu. Tu pulang pada kita lah nak pilih yang macam mana. Satu lagi. Kenal satu lagi. Dah habis. Okey. Masih tak dapat 49 je. Itulah. Okey, 49 je. Lepas ni nak tengok ni analytics. Kat bawah kan? Juara Dr. Syirat. Okey. Tak majulah boleh balik kampung. Dr. Diana ada pengalaman ke di ni Sabah Sarawak? Sebab tempat yang kedua tu. Semua tu tembak je. Okey. Cik Jamal tu dia pernah kerja Sarawak. Kenapa dia warna kenapa HH tu warna orange ya Dr. Zamri? Dia rasanya dia tu kot. Dia meningkat banyak Dia Google. Dia mendadak tiba-tiba ya. Dia Google jawapan ni. Dr. Syirat Dia tanya Google, dia tanya Google. Yang biru tu apa beza dengan hijau? Yang biru tu apa hal? Ni saya tak pasti pula. Dia dah berhenti awal-awal. So di bawah. Alright, so boleh kita berhenti ya. Semua dah jawab kot? Okey, semua dah jawab. So kita boleh tahu siapa pemenang. So ada button dekat sini Dekat sini end game ya. So saya end game dan kita boleh tengok podium winners. Macam Kahoot juga. Sekejap ya. End game. So dia ambil masa sikit. Okey. Ni rupanya masalah internet sini ya. Alright, okay, so keluar. So dia keluar satu persatu Okay. Tempat yang ketiga hash. Hash ni siapa ya? Saya. Harwati ya. Okay, Diana, lepas tu Syirat. Alright, okay. Bila okay, so,
Dapat tiket flight ke Okay, Sabah. tahniah. Ya. Virtual. Alright, okay. Virtual, Dan selalu sorry. Virtual. Yang last macam mana? Virtual tiket ke Dubai. Boleh tengok. So macam ni ya. Selalunya kita screenshot tu masuk dalam WhatsApp. So itulah maksudnya penghargaan lah pada student tu. Dan mungkin juga ambil gambar student tu kan. Untuk acknowledge dia orang punya itulah kejayaan. Sekarang ni saya nak tunjuk ya. Doktor, kalau saya nak tanya, ranking tu adakah berubah bila kalau kita, ada orang yang habis dulu katakan dia dah ranking 1, 2, 3 tapi ada orang bawah yang mungkin tak akan merubah naik ke atas? Ya, mungkin. Dia boleh berubah lah. Itu relevan terutamanya yang homework tu. Sebab homework dia ni kan time frame tu mungkin agak lama. Dia boleh 2 minggu dan sebagainya. 1, 2 hari dia boleh berubah lah. Siapa yang first cuba dia dapat ranking nombor 1. Sebab orang lain tak cuba lagi kan. Betul. Alright. Okay, saya nak buka ni tapi ada masalah ni internet sikit. So saya cuba lagi sekali. Sebab nak tunjuk ya. Color coding ni sangat itulah friendly. Bagus untuk mata kita, senang untuk kita tengok ya. Yang ni boleh tak sempat nak screenshot tadi. Right. Alright, okay. Soalan ada 20. Sini kena scroll lagi lah. So kita nampak sini soalan 9 yang paling susah Soalan 9. Yang kajang tu. Soalan yang kajang tu hanya Diana saja yang betul Macam mana kajang ada lagi yang betul Diana Syirah yang betul. Macam mana dia boleh teka betul tu? Dia tembak ke tu memang tahu kan. Tapi pelajar kita yang dekat Sarawak yang saya pergi mengajar tu ada yang daripada ni etnik Kajang ya. Selain daripada Kajang yang bukan pun ada. Confuse sikit Sarawak pun salah tu. Orang Sarawak pun salah teka tu. Alright, so kita nampak Dr. Syirat pun salah tu Kajang tu. Mana? Yang ni kan? Okay, Diana betul Diana betul. So yang lain tu salah. Kita tengok sini Yang ni. Ni Syirat, Dato' Syirat. Ya. Cuba baca tu. Itu dia apa? Boleh hantar pada ibu bapa ya. Boleh hantar pada ibu bapa masing-masing ya. Boleh tuntut hadiah. Alright. So ni tengok 75 Semua pelajar saya pada hari ini tak dapat A. Paling tinggi 75 75, 65 dan sebagainya ya. Alright, nak scroll bawah ke? Alright, satu yang bawah tu ya. So kita boleh tengok dan bila kita letak je sini nampak soalan dia. Boleh campur makan tutorial lagi tu. Okey ni semua kan. Alright. Okay. So ini overview semua ya. Semua. Kita tengok by questions. By question. Student boleh review questions kat sini kan. Alright. So setiap satu question tu average time taken 33 second. Ya. 10 betul, 4 salah. Alright, okay. Okay, dan sebagainya lah. So ada statistik ya. Alright, lepas tu apa? Okay ni. Ni saja ya. So ni play again, ini review questions ya. Okay, jadi sekarang ni exit kan. Tapi kita boleh access, kita pergi dekat mana? Dekat report ni. Kita pergi dekat report ni. Okay, mana ya? Belum keluar lagi. Dia sepatutnya ada kat sini. Belum ada lagi ya. Okey, tak apa. Alright, ni last thing saya nak tunjuk itulah yang pelajar tu. Yang pelajar tu kalau kita tak kenal siapa, jadi bila kita nak assign dengan tugasan ni kena ada Google Form lah.
Okey, sekarang ni pukul berapa? Pukul 5 lebih. Tak apa ke lebih masa? Saya set sampai 5:30 tadi. 5:30 sebab saya tak risau takut jam pula lepas ni ya. Jam mana? Jam nak balik. Jam nak balik kan. Tapi naik motor tak apa. Naik motor tak apa. Okey, jadi saya nak tunjuk apa yang student ya. Okey, bila kita nak assign, kita assign recommendation saya ialah kita assign through Google Form supaya sebagai contoh student tu dia boleh jawab soalan-soalan mengikut Google Form. So misalnya yang pertama tanya matrik, yang keduanya nama, yang ketiga apa nickname yang digunakan. Lepas tu yang keempat tu markah dia orang, markah, yang kelima accuracy, yang keenam point, yang ketujuh suruh dia upload bukti. Kalau kita malas nak cari kan, sebenarnya kalau berdasarkan pada nickname tu kita dah boleh tulis dah ya. Alright, so yang ni saya nak tunjukkan kat mana ya. Yang saya buat dengan student di mana saya saya masukkan okey, so sini ya. Google Form ya. Okey spreadsheet ni pula sebenarnya boleh buat bengkel lagi ya. Saya belajar pasal formula dan saya boleh buat macam ni lah. Yang sini yang behind that tak berapa cantik kan. Tapi yang kita nak paparkan dia nampak cantik. Alright, saya buat supaya anti-chronological dan kita boleh tengok sini lah. Student-student yang buat, jadi of course student saya yang selalu buat ya. Buat. So dia report ya, berapa poin dapat, accuracy berapa. Kita boleh scroll lagi bawah So ada Dr. Nolina, Dr. Sahlan. Dr. Sahlan ada tak? Tak ada ya. Okey, Dr. Radin pun ada student dia. Ini KP1. Ya, Dr. Aidah ada, Dr. Sahlan ada. Dr. Azlin dan Dr. Hafizah ada, Dr. BT ada student dia. Okey. Dan seterusnya lah. Color saya buat sampai situ saja. Dan sini saya buat ni lah menggunakan formula juga. Saya kira count cells fields. So ada 495 players. Kalau Pro Datuk nak statistik yang ni lah. Ini yang rekod saja. Ada yang tak rekod, misalnya dia dapat markah rendah. Dia tak nak laporkan. So maksudnya ada hampir 500 tries ya, yang telah dilakukan. Ya. Lebih kurang so yang ni 50% saya buat. daripada 495 players have joined, have played this game and more are joining ya. Dan markah tu ya. Maksimum 500 ke atau lebih? Maksimum player. Maximum players rasanya tak ada limit kot sebab maximum tu adalah untuk different games. Sebab bukan satu je. Sebab ada pernah saya main satu link tu dia kata you have tak boleh masuk sebab reach the maximum players. So far tak tahu itu lagi satu game maximum. at a time. Satu game at a time. Okey. Okey yang ni. Alright. So yang ni apa? Saya buka jap. Ni tengok ini formula-formula yang saya gunakan count So 495 ni sampai ke bawah. So yang ni adalah top score. So kita tengok pelajar siapa yang dapat top score ni ya. So maksimum 38390. 38390 38390. Fine ya. Okey, sebenarnya kita boleh letak nama situ tapi saya tak cukup ruang. Masa terus dia paparkan nama siapa ya. Nama siapa? So 39 39. Kalau kita pakai fine tak boleh? Fine ni kan? Fine. Boleh juga. Dah ke bawah Dah ke bawah. Kalau saya nak tengok sesuatu macam ni pening ni. Okey, dia sebenarnya melalui formula tu kita boleh tu sebenarnya. Kita boleh find kat atas ni. Okey.
Tak, lain. So yang ni kot. 39. Oh, Bukan. 339. 38. 390. So kita boleh cari, mana susah nak cari ya. Tapi 38. dah ke bawah rupanya. So saya buat ni supaya siapa yang recent nama naik atas. Recent yang terkini nama dia naik atas. So kita boleh tengok nama setiap orang, Dr. Nolina. So majority yang Sarawak tu. Yang Sarawak sebab saya war-warkan dalam Telegram group di sana. Sambil-sambil tu boleh tengok lah. Ni dah jumpa dah. Bukan dekat highest kat atas je. Tak. Yang ni kita sort anti-chronology. Jadi maksudnya siapa yang paling baru cuba nama dia dekat atas, sebenarnya kalau ikut ni saya juga boleh buat ni. Siapa yang tertinggi nama dekat atas. Ini adalah spreadsheet programming. Dr. Zamri, highest tu your student is it? Okay, ya. Loh Ming Wen. Bukan soalan bocor tak. Bukan soalan bocor. Bukan soalan bocor. Okay, so kita boleh tahulah ya. Alright, kemudian apa lagi ya? Ada masa lagi ke? Okay. Contoh. Minit, lepas tu kita boleh buat sesi Q&A sikit, lepas tu kita conclude lah. Alright, okay ya. Saya nak tunjuk contoh soalan yang saya berikan pada student bila nak suruh buat soalan quizzes ni. Soalan kualitatif kot. Itu. Tak ada kat sini. Hopefully ni yang betul lah. Okay Okay, ini saya buat Google Form. Google Form ni untuk merekodkan ni lah. Jadi kita tak perlu kita buat kita plan awal-awal, lepas tu senang bagi kita untuk rekodkan markah. So yang ni kita beritahu langkah 1, langkah 2, langkah 3. Langkah yang pertama baca slide dulu. Langkah yang kedua buat quizzes. Langkah yang ketiga rekodkan markah anda dalam form yang disediakan ya. Alright. So lepas tu lepas dia isikan maklumat tu, okey ya. Alright. Jadi untuk slide kita, kalau slide kita dalam bentuk video, kita boleh embed dalam Google Form sebenarnya. So boleh baca boleh dengar through Google Form. Lepas tu jawab soalan. Alright. Sini saya suruh diorang cuba up to 3 times dan masukkan markah yang tertinggi ya. Apakah nickname anda dalam quiz? Sebab apa? Sebab kalau nak confirm betul ke dia kata dapat markah tinggi, kita boleh pergi dekat report tadi. Pergi dekat report. Dr. Zamri. Ya. Nickname dalam quizzes tu dia ada limit tak berapa aksara yang dia boleh masukkan? Dia ada limit. Saya tak pasti berapa tapi dia ada limit. Maksudnya kalau kita nak letak nama penuh tu memang tak boleh. Okey, dulu saya pernah buat ni kan. Misalnya letak matrik lepas tu nama pendek tanpa binti ya, tapi ada yang tak ikut. Jadi, kalau 10 orang okey, tapi kalau 40 orang jadi masalah sikit. Jadi sebab tu saya guna Google Form untuk merekodkan ya. Yang ni lagipun yang ni kita buat mengikut jelah secara homework ya. Lepas tu barulah maklumat diri ya. Matrik, nama,
Okey, so ni tak penting sangatlah tajuk TC dan sebagainya. Tapi apa yang penting ialah metrik dan juga nama lah ya. Supaya bila kita dapat tu respon pada diorang, kita boleh masukkan dalam tu senarai markah kita. Jadi saya serahkan pada ni Dr. Arwati. Mungkin ada sedikit soal jawab dan lepas tu kita boleh itulah tamatkan sesi ni ya. So Dr. Arwati, saya serahkan mikrofon ya. Okey, terima kasih Dr. Ahmad Zamri di atas perkongsian menggunakan Quizizz. Mungkin ada soalan, tapi sebelum tu saya mungkin boleh juga tambah info dekat sini. Quizizz ni sebab tadi Dr. Ahmad Zamri dah mention sama ada play live ataupun homework. Jadi Quizizz ni sebenarnya boleh bergerak dua cara, segerak dan tidak segerak. Betul kan Dr. Ahmad Zamri? Ya, betul. Betul, okey. Mungkin ada satu atau dua soalan sebelum kita buat kesimpulan dan tamatkan sesi bengkel hari ini? Ataupun nak dekat dalam helpdesk nanti apabila try, macam mana? Nak tanya boleh? Dr. Arwati? Ya. Kalau kita nak, kalau contohnya lah dalam UKM Folio kan kita ada contohnya selepas sesuatu, kita ada tugasan selepas satu-satu tajuk kan. Macam mana kita nak linkkan yang Quizizz ni? Dia kena guna embed HTML. Baru boleh. Guna yang itu. Okey. Yes. Kalau tak dia payah, kita kena guna function embed HTML. Betul kan Dr. Ahmad Zamri? Ya, betul. Alright, thank you. Okey, sama. Okey, ada soalan lagi? Ya. Quiz ni hanya boleh untuk multiple choice questions only. Dia tak boleh open ended. Oh, open ended tak boleh. Multiple choice, single answer ataupun multi select. Ataupun true false boleh kan? True false boleh. Boleh. Okay, saya rasa dah tak ada soalan lagi. Mungkin soalan akan timbul apabila rakan-rakan semua cuba buat sendiri nanti. Tapi don't worry sebab kita punya helpdesk group yang boleh bertanya dekat dalam tu. Mungkin boleh menjadi technical error untuk yang lain juga, so kita akan sama-sama try menjawab soalan tersebut. Jadi mungkin saya boleh simpulkan hari ini kita telah cuba dua metod, iaitu segerak dan tidak segerak. Dan juga kalau perasan tadi fokusnya adalah segerak tadi berbentuk assessment yang berbentuk written, panjang, bukan open-ended tapi yang berbentuk essay. Kalau kita perlukan segerak berbentuk essay. Dan Dr. Ahmad Zamri ada sentuh yang tidak segerak dan juga boleh segerak berbentuk MCQ. Dan mungkin lebih fun lah dan interaktif dari segi interface-nya. Banyak lagi tools yang lain macam Dr. Syirat ada share tadi, boleh juga menggunakan Telegram dan Zoom. In the end terpulang kepada keperluan masing-masing lah dan bagaimana apa objektif assessment kita. InsyaAllah saya dan Dr. Ahmad Zamri kita akan cuba prepare manual dia kan Dr. Ahmad Zamri? Ya, boleh insyaAllah. Akan share. Saya baru share link untuk video. Yang slide ya. Bukan video, slide. Video belum buat lagi ya. Apa yang saya tunjukkan tadi ya. Boleh. So, InsyaAllah. Sebenarnya ada banyak lagi tools lain tapi macam yang saya mention tadi, kita try to reduce burden. So satu tools untuk satu sesi. So hari ini kita ada belajar dua tools sebenarnya untuk segerak dan tidak segerak. Harap-harap dapat membantu rakan-rakan semua dan juga pensyarah-pensyarah fakulti untuk menjalankan assessment lah. Dah boleh fikirkan sebenarnya kita bagi tahu awal supaya boleh rancang assessment yang macam mana. Dengan itu, sebelum kami akhiri sesi ini, saya dengan Dr. Ahmad Zamri minta maaf kalau ada kekurangan. Harap-harapnya dapat membantu. Dr. Ahmad Zamri ada nak cakap apa-apa ke? Ya, dari saya sama ada segerak ataupun tidak segerak. Yang penting ialah sama-sama kita bergerak ke arah kecemerlangan. Jangan tidak bergerak langsung. Jangan tak bergerak. Betul. Sebelum saya lupa, mungkin dekat bahagian chat kita ada share link untuk rakan-rakan pensyarah bagi respon atau feedback terhadap bengkel hari ini. Boleh tengok link dekat dalam chat ataupun sekejap lagi kita akan share lagi dekat dalam grup open untuk siapa-siapa yang terlepas lah link tersebut. Dengan itu saya rasa kita boleh sudahi sesi kita. Prof Dato' ada nak tambah apa-apa ke?
Tak ada apa-apa, saya nak cakap terima kasih kepada Dr. Harwati, Dr. Ahmad Zamri, ya, dan semua sahabat-sahabat fakulti yang menceriakan workshop pada hari ini. It's very very fun. Congratulations. It's very attractive. Yeah. Ya, alhamdulillah. Dan saya rasa very important rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita isi borang penilaian sebab untuk penambahbaikan workshop kita. Okey. Okay, terima kasih kepada Datuk, terima kasih Dr. Ahmad Zamri, terima kasih juga kepada semua rakan-rakan yang telah menyertai sesi hari ini. InsyaAllah teruskan lagi menyokong pergerakan kita untuk mengimplement online dan remote learning ini demi kepentingan pelajar-pelajar Fakulti Pendidikan. Oleh itu, Dr. Harwati jangan lupa photoshoot. Photoshoot jangan lupa ambil gambar. Dr. Ahmad Zamri boleh tutup dulu tak sharing tu? Alright, okay. Sama je tiap-tiap hari. Ini bukti kehadiran. Bukti kehadiran. Okay, ready? Dr. Diana tak nampak muka. Dr. Syida okey ke? Baru on. Dr. Rida? Tak proper. Tak nak kena? Okay, tak apa. Nak on ke Dr. Farida, nak on ke? Tak teruskan. Snap je. Malu tak juga ngajar nakal Syirat. 1, 2. Okey, saya check dulu Takut tak ada. Tak nampak. Sekejap Alah, saya. dah ke? Saya tak senyum tadi Wati. Tak senyum. Sebab saya takut saya punya komputer ni dia kadang-kadang dia tak masuk. Okey, saya cuba lagi sikit. Oops, sekejap. Minta maaf. Okey. Lagi sekali 1, ready? 1, 2. Dr. Harwati. Saya. Boleh tak ambil very short video, 3 second lambai-lambai. Video macam mana nak buat? Macam mana lama? 3 second je. Nanti kena edit Oh, dekat dah record. kot. Alright, okay. Alright. Okey, boleh lambai lah kot. Okey. Lambai. Okey, terima kasih semua. Harap terus bersemangat. Jumpa lagi insya-Allah. Okey ke? Okay, thank you. Educator 4.0 team. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semua. Dr. Harwati, Dr. Zamri. Terima kasih. Dr. Harwati, Dr. Ahmad Zamri. Thank you. Okay, Assalamualaikum. 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 Jom buat